Apabila dasar gaji minimum diperkenalkan di Malaysia, laporan Banggar Malaysia menyatakan bahawa ia akan melibatkan hampir 1/3 daripada tenaga kerja. Dasar memainkan peranan penting untuk menangani ketidakcekapan dalam pasaran buruh dan untuk meningkatkan kebajikan sosial pekerja bergaji rendah. Pakar Ekonomi Universiti Sains dan Teknologi Malaysia, Jeffrey Williams berkata gaji minimum memberi manfaat kepada pekerja gaji rendah, terutamanya mereka yang mempunyai hak pekerjaan yang lemah yang terdedah kepada eksploitasi oleh majikan mereka. Tetapi selepas itu laporan Bank Negara pada 2018 menyatakan bahawa gaji minimum seluruh sektor negara akan mengurangkan ketidaksamaan gaji tetapi pekerja masih diberi pampasan secara tidak adil untuk produktiviti mereka di kebanyakan sektor. Ini menunjukkan bahawa tahap produktiviti gaji semasa Malaysia adalah tidak selari dan juga sejajar. Gaji minimum Malaysia adalah serupa dengan kebanyakan negara tetapi ia tidak meningkat setiap tahun selari dengan inflasi. Beberapa majikan juga telah melaraskan waktu pekerja mereka untuk membayar kurang daripada gaji minimum yang diperuntukkan iaitu RM1,200 sebulan. Bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan pengerusi Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia, Samenta, Datuk William Ng yang bersedia pada ketika ini. Datuk, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, akhir tahun ini yang dicadangkan iaitu RM1,500 untuk kenaikan gaji minimum baharu. Dan juga Datuk mengeluarkan kenyataan sebelum ini untuk mewakili Samenta juga. Kenaikan gaji ini haruslah bersandarkan kepada kenaikan dan juga penambahbaikan produktiviti. Mungkin apa keadaan produktiviti semasa kita dan apa yang majikan lakukan untuk meningkatkan produktiviti ini dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan pekerja? Terima kasih. Sebenarnya seperti yang dikatakan tadi, Samantha tidak menentang sebarang kenaikan yang munasabah dalam gaji minimum. Seperti yang kita tahu, memang gaji 1,200 ini tidak mencukupi, terutamanya mereka yang sudah berumah tangga. Tapi yang kita kurang setuju adalah kenaikan ini seolah-olah tidak mempedulikan ramai PKS yang ketika ini masih bergelut dengan krisis pandemik. Jadi kami bukan menolak kenaikan gaji, yang kita tidak faham kenapa sekarang ketika ekonomi negara masih dalam keadaan kritikal dan waktu kita sedang selamatkan sebanyak manalah PKS yang kita boleh. Apa yang kami cadangkan adalah supaya kerajaan dapat menumpukan perhatian kepada satu, pembaharuan undang-undang buruh supaya kita selari dengan perkembangan ekonomi gig. Kedua, supaya sebarang kenaikan gaji minimum dikaitkan dengan produktiviti dan pertumbuhan dalam KDNK. Itu yang kita minta. Datuk, bagaimana untuk kita melihat kerana Datuk mengatakan bahawa dalam keadaan semasa ini ekonomi pemulihan itu sedang dilakukan oleh PMKS. Namun berapa lama tempoh yang boleh kita saksikan yang wajar untuk dipertimbangkan semula kenaikan gaji ini? Apa yang kita mahu bukan soal tingkatkan gaji atau tidak. Yang kita mahu adalah untuk mengaitkan gaji dengan produktiviti. Maksudnya kita tidak mahu sama ada 1,200 atau 1,500. Yang kita mahu kita kaitkan gaji dengan peningkatan dari segi produktiviti. Contohnya ada sistem ni yang kita panggil sistem upah yang dikaitkan dengan produktiviti atau dalam bahasa Inggeris PLWS yang dipromosikan sendiri oleh Kementerian Sumber Manusia. Ini sebenarnya dapat banyak sokongan daripada BKS. Walau bagaimanapun undang-undang buruh kita masuk Akta Kerja 1955 ini masih berasaskan masa. Kalau kita lihat di negara lain, di Australia contohnya, memang perkara biasa bagi pekerja dibayar berdasarkan pengeluaran. Contohnya kalau pembersih bilik, dia kalau dia bilik setiap hari ini, dia dibayar mengikut bilangan bilik yang dibersihkan. Jadi apabila kadar penghunian tinggi, okupansi tinggi, pendapatan dia meningkat. Itu yang kita mahu. Kita mahu gaji ini berdasarkan kepada pengeluaran dan bukan kepada masa semata-mata. Itu yang kita minta. Okey, kita memberikan situasi, Datuk. Sekiranya kita melihat bahawa gaji mereka itu ditetapkan pada RM1,200 ketika ini sebagai contoh. Adakah berlaku kenaikan secara tahunan untuk gaji mereka walaupun mungkin pada produktiviti yang meningkat hanya sedikit? Itu yang kita nak cadangkan. Soalnya bukan seperti saya katakan tadi, soalnya bukan sama ada kita harus tingkatkan gaji minimum atau tidak. Apa yang saya katakan tadi adalah adakah cara yang lebih baik bagaimana kita hendak naikkan gaji secara purata kepada semua pekerja. Dan cara yang terbaik bagi kita adalah melalui kita kaitkan kepada produktiviti. Ya, Datuk. Tapi bagaimana untuk kita mengukur supaya keadilan itu wujud dalam industri? Kerana untuk membuat dasar mungkin untuk mereka mengukur industri demi industri itu mungkin kesukaran itu wujud. Bagaimana ukuran ini boleh kita lakukan untuk bersandarkan kepada produktiviti mengikut industri yang berbeza ini? Jadi kita faham, kita bukan minta supaya
penukaran secara mendadak, maksudnya kita faham pekerja perlu dilindungi. Tapi yang kita mahu adalah bagaimana kita boleh kaitkan seperti yang saya katakan tadi. Saya bagi contoh seorang pekerja gigs, contohnya, seorang pemandu contohnya lah. Kalau ditunggu di airport mungkin 14 jam sehari, tapi cuma dapat 2 trip. So jumlah perjalanan dia 2 jam. Jadi sekiranya pemandu ini diiktiraf sebagai pekerja di bawah Akta Kerja 1995, jadi majikan harus membayar gaji lebih masa. Malahan mungkin melanggar undang-undang kerana waktu menunggu tadi. Tapi sekiranya kita tukar sistem dia kepada mengikut produktiviti, bolehlah majikan tersebut membayar secara berapa trip yang dia pakai, bukan sekadar kepada berapa jam yang ditunggu oleh pemandu tadi. Itu yang kita mahu. Maksudnya tidak boleh pukul rata dasar kenaikan gaji ini, Datuk? Ya. Okey, Datuk. Ya. Akhir sekali, mungkin Datuk menyebutkan tentang produktiviti itu. Namun dalam keadaan semasa ini, kita melihat pendirian oleh pihak kerajaan pembuat dasar itu ingin memperkenalkan juga gaji minimum ini RM1,500. Untuk Samantha sendiri, mungkin apa titik tengahnya dengan pendirian kerajaan ini dan juga pertimbangan pihak industri sendiri? Apa titik tengah yang boleh kita capai setidaknya? Kita jangan terlalu bimbang bahawa majikan akan mengambil kesempatan untuk menurunkan gaji ataupun tidak memberi gaji yang lebih. Sebenarnya kita boleh serahkan kepada pasaran. Seperti sekarang ini sebenarnya ramai majikan sudah pun membayar lebih dari RM1,500 walaupun kepada mereka yang bekerja di barisan yang depan contohnya. Jadi yang kita mahu adalah sistem yang dikaitkan dengan produktiviti kerana ini adalah cara terbaik untuk memastikan perniagaan kita, terutamanya PKS, dapat mengharungi cabaran ekonomi akan datang. Dan pada masa yang sama, sekiranya ekonomi pulih semula, pekerja dapat berkongsi kemakmuran ekonomi kita. Itu yang kita mahu. Datuk, secara ringkasnya, adakah engagement itu berlaku antara pembuat dasar dan juga peserta industri Samantha sendiri mungkin? Ya, semestinya. Memang kita ada berbincang sekarang dengan kementerian. Ya. Okey, Datuk, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada pagi ini. Datuk William Ng, iaitu merupakan pengerusi Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Samantha, bincangkan tentang isu kenaikan gaji minimum RM1,500 menjelang akhir tahun ini. Kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini.